الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah meminta untuk masjid pada malam ini dalam mengerjakan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa yaquluna aksara Abu Hurairah walau ayatani fi kitabillahi ma hadithan summa yatlu innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Inna ikhwanana al-muhajirin kana yashghaluhum as-saffu bil aswaq wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghaluhum al-'amalu fi amwalihim wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syab'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya orang-orang berkata, Abu Hurairah memperbanyakkan riwayat hadis. Jika tidaklah kerana ada dua ayat di dalam kitab Allah, tentulah aku tidak meriwayatkan sebuah hadis pun. Kemudian beliau membaca, innal ladzina, membaca ayat suci Al-Quranul Karim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila akhir ayat, sebagaimana telah kita bacakan sekejap tadi. Yang maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab,
Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah akan menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin disibukkan oleh jual beli di pasar-pasar, manakala saudara-saudara kita kaum Ansar pula disibukkan oleh kerja mengurus harta benda mereka. Dan sesungguhnya Abu Hurairah sentiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenyangkan perutnya dan selalu hadir di tempat yang tidak dihadiri oleh mereka, dan ia lafaz yang mereka tidak lafaz. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan peranan manusia yang mana berkewajiban menyebarkan agama Allah. Sesiapa yang menyembunyikan agama Allah Ta'ala walaupun satu ayat, maka dia termasuk di kalangan mereka yang menyembunyikan kebenaran. Lebih-lebih lagi mereka yang sentiasa nak carikan kepentingan diri, dan mereka tidak menyebarkan perkara yang betul tentang agama. Mereka ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, umat Islam ini, umat Muhammad adalah umat dakwah. Kita menyambung tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian umat manusia. Hatta Yahudi pun kena ikut agama Islam, Nasrani pun kena ikut agama Islam, kena patuh pada Quran. Tak kira orang Eropah ke, Asia ke, seluruh dunia wajib kena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi dahulu, mereka diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Misalnya nabi-nabi di kalangan Bani Israel, mereka hanya menyebarkan dakwah ataupun sebarkan agama Islam untuk Bani Israel. Kaum Ad, nabi mereka ialah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh diutuskan kepada kaumnya yang digelar sebagai kaum Samud. Nabi Nuh kepada kaumnya. Begitu jugalah nabi-nabi yang lain, ada kaum masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh manusia. Sama ada bangsa Cina, India, orang putih, Jepun, Melayu, Dayak, Kadazan, semua wajib kena beriman. Sedangkan Islam itu, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkembang di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, berkembang di Madinah. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam terus berkembang. Zaman Umar Al-Khattab sudah berkembang, meluaskan empayarnya.
menyerang dan menawan Parsi dan Rom, Konstantinopel dan sebagainya, berluas-luasan kuasa hingga 2/3 dunia ini dapat dikuasai oleh umat Islam. Dan sehingga sekarang pun syiar Islam dah menyebar seluruh dunia. Tak boleh dah nak kata sekarang ni tak masuk Islam sebab tak siapa seru, tak siapa belaka dah. Zaman internet, zaman satelit, orang duduk di Pak Salji pun boleh melihat secara langsung, boleh akses internet dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tak ada lagi alasan manusia nak kata kami tak siapa seru, kami tak wajib beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum itu sehinggalah kami utuskan rasul yang mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Tiba-tiba mereka ingkar kufur, maka berhaklah mereka itu diazab oleh Allah. Oleh kerana umat Islam ambil tanggungjawab sebarkan Islam lah menyebabkan Islam itu berkembang. Termasuklah masjid kita ini tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa ustaz mengajar fiqh pun ada, mengajar akidah pun ada, mengajar Quran pun ada, hadis pun ada, sebarkan. Hatta balasah pun ada, guru yang mengajar Al-Quran pun ada. Bahkan dalam agama kita, kalau sebutir kapung tu tak ada orang pandai tajwid, dosa habis butir kapung. 500 orang dalam kapung tu, seorang habuk tak ada guru Quran, maka semua tanggung dosa belaka 500 orang. 1000 orang tanggung dosa. Maka fardu kifayah, kena ada seorang pandai Quran yang mengajar ilmu tajwid. Maka syukurlah kita pada Allah Ta'ala kerana kampung kita ada guru Quran. Termasuk di masjid kita ni pun ada kelas-kelas Al-Quran. Kerana mereka duk mengajar Quran, kita semua tupai selamat daripada dosa, kerana sudah ada orang menjalankan fardu kifayah. Dalam sebutir kampung kena ada orang pandai mandi mayat. Dan kebiasaannya setiap masjid adalah Tok Imam ke, Tok Bila ke, Tok Siok ke, ataupun orang individu yang menguruskan jenazah, mandikan jenazah sehingga hantar ke perkuburan, disemadikan, kebumikan dengan selamatnya. Maka semua orang lain selamat daripada dosa. Kalau ada satu yang mayat yang tidak diuruskan dengan sempurna, semua penduduk kampung tu tanggung dosa belaka. Maka kita pun belajarlah kerusuh jenazah lah, begini-begini, tu faham. Semualah kita kata fardu kifayah ini. Termasuklah tuan-tuan menghidupkan solat berjemaah di masjid. Walaupun kita kata sunat yang dituntut, tetapi kalau tak ada orang berjemaah di masjid, maka semua tanggung dosa. Dan rahmat Allah Ta'ala tidak turun. Kerana turunnya rahmat Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi, turunnya di masjid-masjid, kemudian melebarkan kepada penduduk. Bila ada masjid yang diimarahkan, maka turunlah rahmat Allah Ta'ala. Di sana ada keampunan Allah. Maka tuan-tuan main peranan untuk menyelamatkan orang kampung kita daripada memikul dosa. Walaupun demikian, semua tu berkewajiban ambil tanggungjawab agama untuk menyelamatkan kita bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Begitu jugalah tuan-tuan dalam hal-hal lain. Kena ada dalam sesuatu kampung penyebar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, dia ada ilmu tapi dia tak sih royak. Kalau royak apa, dia royak tak betul, dia kelentung, dia ubah suai, dia tokok tambah. Maka dalam hal demikian tuan-tuan, satu amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah.
wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk lain yang melaknat. Illa allazina tabu, melainkan mereka sempat bertaubat kepada Allah. Wa aslahu, lepas bertaubat itu teruskan berbuat baik. Lepas bertaubat tu dia kena insaf dah, dia kena berazam nak jadi orang soleh, kena belajar agama, Quran pun kena belajar, dan berbuat baik dengan melakukan amal-amal saleh. Maka mereka itulah orang yang diterima taubat mereka. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, kerana Allah Ta'ala maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Dan berkata lagi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa inna ikhwanana minal ansar, inna ikhwanana al-muhajirin kana yashghuluhum as-safqu bil aswaq. Orang muhajirin ni maknanya orang Mekah pergi ke Madinah. Itu panggil muhajirin, orang berhijrah. Mereka itu berniaga di pasar-pasar, menjalankan perniagaan. Adapun wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghaluhum bil amal. Adapun saudara kami daripada kalangan Ansar, orang Madinah pula, mereka itu sibuk dengan bekerja, menguruskan harta benda mereka. Pahwai kata pada Abu Hurairah, wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pula dia tak cara ke nego, tak cara ke urus harta, duk depek dengan Nabi SAW. Ada orang mengata dia yashba'i batnihi. Abu Hurairah tu nak nopai duk dengan Nabi, nak kenyang ke perut dia. Ada orang mengata begitu. Wa yahduru malan yahduruna wa yahfazu ma la yahfazun. Tapi sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi bukan nak makan. Pernah dinyatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari dia duduk tegak atas tanah, duduk menerak, guling-guling menerak. Kenapa kamu ya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, hamba terlalu lapar. Bermakna bukanlah Abu Hurairah nak ambil kesempatan nak makan-makan sama Rasulullah, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu nak ambil hadis. Bermakna ada peranan masing-masing. Dalam umat Islam jaga bagi ekonomi pun ada, bekerja meneguhkan ekonomi pun ada. Dan mereka umat Islam, walaupun mereka meniaga, mereka keluar zakat, bantu jihad fi sabilillah. Misalnya Abdul Rahman bin Auf, dia nego dia pun tuan-tuan, sekali dia keluar zakat, sekali dia sedekah fi sabilillah 80 ekor unta sarak dengan barang-barang dagangan, bantu umat Islam juga. Bermakna kita ni ada peranan masing-masing. Kalau kita orang kampung kita lah, orang nane pun ada, orang nego pun ada, jadi cikgu pun ada, teruskanlah. Tak apa itu. Itu peranan yang dibenarkan oleh agama. Cuma jangan tinggal agama. Ya Allah Ta'ala tak suka ialah nego-nego, tapi masjid pun belajar agama pun tidak, bahkan semaya pun tidak. Ini yang terkutuk. Tetapi kalau nego-nego cara Islam, bayarkan zakat, bantu umat Islam yang miskin, itu ada peranan. Sahabat Nabi pun kepelbagaian, bagaimana disebut dalam riwayat ini. Maka Nabi Hurairah dia tak nego, dia tak bekerja, tapi dia ikut Nabi SAW. Rupa-rupanya Abu Hurairah memberi sumbangan besar kepada Islam. Ratus ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan banyak daripada Bukhari dan Muslim meriwayatkan ataupun mengambil hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk yang kita bincangkan sekarang. Subhanallah, ada di kalangan sahabat boleh hafal 100,000 hadis.
100,000 hadis. Kita nak apa so hadis pun terkial-kial. Apa hadis dengan perawinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Sebut satu-satu. Rawahul Bukhari. Satu hadis ingat. Kalau kita boleh hafal 40 hadis yang sahih, insya-Allah, dan kita beriman dengannya, insya-Allah ada satu jaminan boleh masuk syurga. Hafal tuan-tuan hadis. Pendek-pendek aja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satu hadis. Jadi tuan-tuan cari buku-buku hadis, baca-baca dan hafal, insya-Allah. Kenapa? Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat ke Nabi dan banyakkan menghayati hadis-hadis Nabi. Ini sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada satu kisah berkaitan dengan Abu Hurairah. Bermakna banyak cerita pasal Abu Hurairah, kan dia duduk dampingi Nabi. Antara lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sangat-sangat lapar dan dahaga. Haus sungguh dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh seorang sahabat segelas susu, satu bekas susu, tercetunglah susu. Cetung susu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok, Rasulullah faham Abu Hurairah ni nak ke susu, dahaga dia. Tapi dalam perkataan demikian Rasulullah beritahu, wahai Abu Hurairah, kamu pergi beritahu kepada ahli sufah yang duduk sekitar masjid, mari minum susu. Mari ramai, mari. Abu Hurairah sudah kerja tak cukup lah, kain tak cukup. Ramai gini mau mari habis lah. Susu ada secawih, ada segelas, apa ni ada secetung. Ibarat gitulah dia nak gobar. Dia nak go susu, tapi panggil Abu ahli sufah semua yang lapar, minum seorang gok nak ada lagi. Minum gok kenyih. Semua 2-30 orang ni minum belaka ada susu. Abu Hurairah tengok ada lagi susu. Kemudian Rasulullah beritahu, wahai Abu Hurairah, mu minumlah. Minum sepuas-puas. Abu Hurairah minum, berhenti. Minum, sehingga kenyang. Alhamdulillah, Rasulullah, saya dah kenyang. Ambil, Rasulullah pun minum. Tengok. Satu hadis cerita pasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak gambarkan bahawa keyakinan. Dia tak pernah kata, ya Rasulullah, hamba minum dululah, Rasulullah, hamba dah go ni lapar ni, saya mau tu biar. Tak. Ni kemuliaan sahabat dan keyakinan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah menginyai, menzalimi ataupun menyebabkan sahabat tersentuh hati. Tak ada. Tak ada sedikit pun sikap Rasulullah yang menyebabkan sahabat ni berkecil hati. Bahkan semua sahabat berpuas hati belakang. Dan itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah tuan-tuan, antara lain ialah air keluar daripada celah-celah jari Rasulullah. Dikala dalam satu kumpulan umat Islam yang ramai, beratus-ratus orang, ya Rasulullah, kita nak hampir kehabisan air. Air kita nak minum, nak berwuduk, tak cukup dah. Air ada sikit sebekahnya, bawa ke sini bekah air itu bawa ke sini. Sahabat pun letak dekat Rasulullah. Rasulullah pun mencelupkan tangan baginda yang mulia, dan Rasulullah kata minum. Semua sahabat cebok minum. Beratus semua mari cebok minum. Beratus orang tu boleh minum air, dan bekah dalam air dalam bekah ni tak luak sikit pun, duduk setara tu je, orang dah minum semua. Satu lagi al-qisah tuan-tuan kaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang mana seekor kambing. Seekor kambing, anak kambing lah, kecil, yang dimasak, dibuat sup. Dan tuan rumah ni ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kebiasaannya tak makan sorang. Rasulullah pergi dan sahabat semua ikut mari ramai. 2-30 orang yang mari. Maka Rasulullah pun minta dengan tuan rumah untuk mencedok sendiri dalam periuk, dalam bekas. Rasulullah cebok beri pas sahabat, cebok beri. Dan semua sahabat yang ada itu boleh makan dengan kenyang. Dan dalam bekas, dalam periuk masih ada banyak lagi daging kambing ataupun sup itu yang masih tidak berkurang. Ini semua periwayatan yang diceritakan oleh sahabat, kerana mereka tidak menyembunyikan ilmu. Royak belaka pasal Rasulullah ketandas pun royak, Rasulullah tidur pun royak. Kerana sahabatlah yang beroyak, kita boleh tahu sekarang. Dan sahabat beroyak, tabi'in pun tolong siapa, tabi'in siapa kita ni tolong siapa ilmu hak Allah Ta'ala. Ilmu ni kita tak boleh reka, mesti kita kena sampaikan yang jelas daripada Allah dan Rasul, daripada Quran dan hadis yang jelas. Tak boleh nak reka-rekaan agama, ilmu ataupun agama ini. Baik tuan-tuan, itulah dia satu contoh kehidupan umat Islam yang mereka tugas menyampaikan dakwah. Dan kita pun begitu tuan-tuan. Ni walaupun tuan-tuan bukan penceramah, bukan guru, tapi tuan-tuan boleh naik dalam telefon atas, dalam grup tuan-tuan, share benda-benda bermanfaat. Kalau tuan-tuan tidak naik sendiri pun, pilih-pilih hak mana manfaat untuk umat Islam, share, hantar-hantarkan. Cuma jangan share benda-benda yang tak berfaedah, akan menimbulkan dosa kita. Tambah-tambah benda yang fitnah, nak tarik balik lagu mana. Kerana benda tu telah orang baca dan terlekat dalam fikir orang, ada orang percaya. Maka semak dulu kesahihannya sebelum kita share. Kalau benda tak berkait, tak payah. Sebarkan sesuatu yang bermanfaat. Itu juga peranan kita dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dari segi keberkatannya, lebih berkat kita duduk dalam majlis ilmu. Ada misalnya, ada saya kata saya tak pergi masjid pun, saya dengar juga ceramah cara live, saya dengar ceramah dari YouTube. Tak sama tuan-tuan dengan tuan-tuan mari. Tuan-tuan mari masjid, boleh pahala ni i'tikaf lagi, pahala tunggu nak solat jemaah lagi, dapat doa para malaikat lagi, banyak lagi lah kelebihan kita berada dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, itulah dia nak nyatakan bahawa daripada kalangan sahabat ini ada berbagai-bagai. Hak menega pun ada, hak bekerja pun ada, libatkan dengan masyarakat, dengan NGO sekali kita sekarang ni. Teruskan dengan peranan masing-masing membantu umat Islam. Membantu umat Islam sambil bantu orang lain, kena bantu diri kita. Bantu diri kita apa? Selamatkan diri kita daripada azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Iaitulah peliharakan diri daripada api neraka ni, pakak jaga agama, pakak pelihara hukum hakam kita, jaga supaya tidak masuk neraka, jaga diri supaya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kalangan sahabat ni pun ada peranan masing-masing. Yang doakan, yang mendoakan juga penting tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan bagi sesuatu pada orang miskin, dia doakan. Doa tu penting, bantu umat Islam. Sebab tu kita bila orang beri pada kita sesuatu, ada doa dia, jazakallahu khairal jaza, jazakallahu khairan kasira.
Ataupun ada lagi doa yang mana kita baca, mudahan Allah Ta'ala gantikan pada awak yang lebih baik lagi daripada ini. Doa yang kata sekadar terima kasih. Terima kasih itu bahasa kita, sama-sama kita syukran, terima kasih, gitulah ucap terima kasih. Tapi ada dalam Islam aja doa pula. Jazakallahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kurniaan kepada awak sebaik-baik kurniaan, berikan pembalasan kepada awak sebaik-baik pembalasan dengan pahala dan sebagainya. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, katanya, qultu li aliyin hal indakum kitab? Qala la illa kitabullah aw fahmun u'tiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi as-sahifah. Qala qultu fama fi hadhihi as-sahifah? Qala al-aqlu wa fakakul asiri wa la yuqtalu muslimun bikafir. Hadisun sahih. Aku berkata kepada Ali, apakah anda mempunyai kitab? Beliau menjawab, tidak, kecuali kitab Allah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, ataupun apa-apa yang tercantum dalam lembaran ini. Kata Abu Juhaifah, aku berkata, apakah yang ada dalam lembaran ini? Beliau menjawab, dia pembebasan tawanan dan tidak dibunuh orang Islam kerana membunuh orang kafir. Hadis sahih Al-Bukhari 107. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah, katanya, kanat Aisyatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rif. Wa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzziba. Qalat Aisyatu qultu awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qultu faqal innama zalikal ardu walakin man nuqishal hisab yahliku. Sahih. Ini hadis sahih Bukhari. Adalah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar sesuatu yang tidak diketahuinya melainkan beliau kembali bertanya mengenainya, sehinggalah beliau mengetahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab, nescaya ia dihisabkan, nescaya ia diazabkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, bukankah Allah berfirman, maka orang mukmin akan dihisab dengan hisab yang sedikit? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demikian itu hanyalah pameran sahaja. Tetapi barang siapa yang diperiksa hisabnya, nescaya halus teliti, tentu ia binasa. Subhanallah. Gini tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha salah seorang daripada isteri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Maka Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar sesuatu daripada Rasulullah, dia tanya lalu. Sebagaimana satu hadis yang lain, Nabi beritahu di padang mahsyar nanti manusia semua akan telanjang, tak ada pakaian, bertelanjang belakang laki puai. Aisyah tanya, ya Rasulullah, tidak kau rasa malu? Lu semua tak berpakaian, tak malu kau? Nabi beritahu,
Di kali tu tak ada masa dah nak malu, nak tengok hok siapa-siapa bahkan dari kepala ni masing-masing takut tentang keputusan. Takut duk mikir nafsi diri aku ni selamat kau tidak, takut ke azab Allah, tak mikir dah hal-hal keaiban ke apa dah. Teka tu takut masing-masing dalam takut pada pembalasan Allah. Maka Aisyah tanya, termasuk dalam riwayat ini, bila Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi bersabda, sesiapa yang dihisab mesti diazab. Aisyah tanya, tidakkah firman Allah Ta'ala menyebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang mukmin akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah gitu. Maka Nabi pun menjelaskan, sesungguhnya apabila dihisab mesti dah dalam keadaan rasa azab. Bila dihisab, dihitung amalan tuan-tuan, mesti dah akan terasa terseksa. Lagu mana? Nunggu. Kata penantian satu penyiksaan. Duk tunggu beratur tunggu giliran nak hisab tu berapa ribu tahun, masing-masing duk tunggu saja. Dan kena berdudih, takut, gobak. Takut. Misal gini lah, tuan-tuan, ada lesen bawa kereta, lesen ada ruktek, ada apa. Tapi lalu kok Roblox tu pula, JPJ pun ada situ, polis trafik pun ada, polis jenayah pun ada, bagi dadah pun ada situ. Kereta jam panjang berapa kilometer tu, cek sosok bagi. Kita rasa gobah, sudah cek kapal gobah. Walaupun kita lengkap maya kita lesen ada rotek beres, tapi rasa takut juga sebab nu cek ramai orang kena tu. Batu dah kena samir berapa. Bimbang takut. Apatah lagi padang mahsyar bila beratur nak hisap ni, takutnya gobah. Takut. Hak tenangnya terus syurga. Bangkit daripada kubur terus. Cepat. Litah titian sirat seperti kilat menyambar. Cepat ke syurga. Itulah tuan-tuan, ada doa yang kita selalu baca, wal afwa 'indal hisab. Wal afwa 'indal hisab, wa Allah, kami mohon kemaafanmu ketika engkau menghitung. Apabila beratur ataupun dihisapkan amalan dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, bukan amalan kita ni sebesar debu pun akan dihitung, akan disimul. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa buat amal timbangan debu saja, dia akan tengok. Siapa yang buat amal jahat walaupun seberat timbangan debu saja, akan disuruhkan. Orang baik pun dapat ke dia, jahat pun akan disuruhkan. Istilah takut tengok-tengok satu dosa, dua dosa. Oleh itu kesimpulannya tuan-tuan, kita delete kesalahan kita. Bagaimana telefon tuan-tuan tu banyak sangat sampah sarap scrap tu, delete. Dia dengar telefon cepat, dia juga berat duduk loading apa tu, banyak sangat benda-benda tak pedot, video-video apa tu buat tu laju cepat. Semua tu hebat, semua lain ini ada gambaran seperti ada telefon ke komputer ke, buat benda salah tu buat tak suruh simpan. Tambah-tambah dia ada virus ke apa kah, dia jaki habis ke orang lain, gosok habis program kita. Waktu turun naik nama kini habis bila apa virus ada, cacing ada sebagainya. Begitu juga dari amalan kita ni. Amal sifat mazmumah tu kena buat. Deki kena buat, asal deki kena buat.
Mengopak kena buat jangan ada sekali. Jangan jadi tabiat kita. Kalau ada benda ni virus ni boleh merosakkan amalan kita. Kita ya kira lah semaya lagi, mengaji lagi, tapi mengopak pun ada, hasad degil pun ada, rosak amalan kita ada dah, hantar mana-mana dah habis. Rosak kepada tadi benda-benda mazmumah yang terjadi. Maka kita tinggal dosa-dosa taubat berlaku. Nak masuk bulan Ramadan ni dah, Rajab, Syaban, Ramadan lah kita tak lama. Maka kita lazimi baca Quran, istighfar, hentikan benda tak beda, tumpukan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa wajhan muniran wa tawfiqan hasanan wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu